Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ishrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, jadi dalam kelas hari ini kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana teori kerelatifan Einstein uh, mengubah apa yang kita sedia faham tentang tenaga dan juga apa yang kita sedia faham tentang jisim. Jadi kita telah mula membincangkan konsep kesetaraan jisim dan tenaga. Jadi so dalam bahasa Inggeris dia panggil energy mass equivalent, right? This is tenaga mass jisim, right? Equivalence dia bukan persamaan tetapi dia kesetaraan, right? Apa beza bila kita guna perkataan kesetaraan dengan kesamaan? Kesamaan ni biasanya merujuk kepada um, sesuatu yang luaran ataupun yang zahir. Manakala kalau kata kesetaraan tu kita merujuk kepada sesuatu yang dalaman ataupun yang batin. Contohnya nilai nilai $1, right, sama dengan RM4. Jadi ada kesetaraan di antara RM4 dengan $1, ya, $1, right? Sebab yang dibandingkan di situ adalah nilainya, right? Bukannya rupa bentuk wang kertas itu, right? Sebab kalau kita tengok, kalau pernah tengok wang kertas $1, dia berbeza warna dia, berbeza saiznya, kan? Berbeza rupanya jika dibandingkan dengan wang kertas RM1. Jadi dia tak sama tapi dia setara dari segi nilai, right? Jadi awak kena bezakan di antara kesamaan dengan kesetaraan, right? Dan dalam bahasa Inggeris memang ada perbezaan di antara equivalence dengan identity semua ni, right? Dalam bahasa Melayu pun ada perkataan yang tentu untuk kesamaan dan juga untuk kesetaraan, right? Jadi ini adalah istilah teknikal yang kita perlu fahamlah. Takrifannya kita tak boleh, mungkin dalam perbualan seharian kita boleh langgar saja kan, maksud tu kita guna kesamaan, kesetaraan secara bertukar ganti. Tetapi apabila kita menulis, apabila kita bercakap dalam bidang sains, maka kita kena akurlah kepada istilah-istilah yang telah dibangunkan oleh ahli sains, right? Samalah kalau ke Kelantan misalnya kan, awak nak beli nasi dagang di Kelantan, awak tak boleh bercakap dengan logat orang Johor misalnya kan, ataupun logat orang Kuala Lumpur kan. Awak kena akur kepada logat di Kelantan dan barulah awak akan mendapat layanan, contohnya, right? So sama juga dalam bidang sains. Awak kena bezakan laras bahasa dalam bidang laras bahasa dalam bidang sains, penggunaan istilah-istilah tertentu dalam bidang sains maksud dia, dan laras bahasa bila awak berbual ataupun awak menggunakan media sosial, right? Dan ini pentinglah bila awak menulis penulisan popular nanti, right? Awak perlu menerangkan konsep sains, right? Tanpa mencacatkan ataupun tanpa memberikan gambaran yang salah tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep sains tersebut, right? Jadi itu satu cabaran yang agak yang agak menarik untuk dicubalah, right? Dan awak kena buat pun benda tu. So yalah, it is a good practice, right, to write such things. Okay, jadi berkenaan dengan kesetaraan jisim dan tenaga ni, macam saya sebut pada minggu lepas, satu cara untuk memahaminya adalah dengan membayangkan kita ada dua mata wang yang berbeza, right? Misalnya ada mata wang Amerika Syarikat, dolar, kemudian ada mata wang Malaysia, ringgit. Apakah nilai yang setara di antara $1 dengan ringgit misalnya? Dan kita perlu tahulah, kalau nak tahu kesetaraannya tu, kita kena, kalau nak tahu $1 ni, $1 ni bersamaan dengan berapa ringgit, maka kita kena tahu kadar tukaran di antara kedua-dua mata wang ini. Jadi sama juga bila kita bercakap tentang kesetaraan jisim dan tenaga,
kita kena tahu apa kadar tukaran di antara tenaga dan juga jisim, right? Dan dalam kes ni kadar tukarannya adalah kelajuan cahaya, right? Dan itu yang termaktub dalam persamaan E sama dengan MC kuasa 2 ataupun M sama dengan E bagi C kuasa 2, right? What the formula is telling us is that if you have a certain amount of mass, right, 1 kg, right, you can transform that 1 kg of mass, right, into pure energy, right, menjadi tenaga tulen. Macam dan berapa banyak tenaga tulen yang kita boleh dapat daripada penukaran tersebut. Kita ambil 1 kilogram, lepas tu kita darab dengan kelajuan cahaya, kita kuasa 2 kan, right. So kan persamaan yang diberikan, yang diberikan, I think it is here, right? Right. So this equation at the top, let me use a different color, right? Let me use a different color. E sama dengan MC kuasa 2. E sama dengan MC kuasa 2. Cara kita membaca persamaan ni biasanya kita membaca daripada kanan ke kiri, right? So kalau kita tuliskan persamaan ni sebegini, E sama dengan MC kuasa 2, maksudnya persamaan tu kita gunakan persamaan ni untuk mengira tenaga, right? Kita tak sebut lagi tenaga tu jenis apa, cuma kita kata kita gunakan persamaan ni untuk mengira tenaga dengan syarat kita diberikan jisim objek tersebut, right? So contohnya kalau berat saya, my mass is 60 kg. Kalau saya nak tukar ke semua jisim saya ni menjadi tenaga tulen, pure energy, right? Maksud pure energy ni artinya kita tak kisah tenaga ni jenis kinetik ke, keupayaan ke, right? It is transformed into pure energy. So bagaimana kita nak melakukan sedemikian? Kita ambil 60 kg ni, kemudian kita masukkan dalam persamaan ni. Kemudian kalau lihat kita perlu darabkan dengan C kuasa 2. Dan kita tahu kelajuan cahaya 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Dan kita juga tahu yang ini adalah nilai yang sangat besar, right? 10 to the power of 8. So this is 100 million meters per second, right? 100 juta, ratus juta meter saat. Dan ini adalah nilai yang sangat besar. Dan dalam persamaan ni, bukan saja kita kena darab dengan C, tetapi kita kena darab dengan C yang dikuasa 2 kan, right? Jadi bertambah besar lagi lah nilai ini, right? Jadi bayangkan kita ada jisim, right, 60 kg. Kemudian kita darab dengan C yang bernilai 10 kuasa 8. Kemudian kita darab sekali lagi dengan C yang bernilai 10 kuasa 8 lagi. Jadi kita boleh meramalkan bahawa nilai tenaga yang kita akan peroleh ini sangat besar. It will be a very big value, right? Maksudnya kalau kita boleh menukarkan, right, keseluruhan berat badan kita ni menjadi tenaga tulen, kita akan dapat memanfaatkan, kita akan dapat membongkar sejumlah tenaga yang sangat banyak, right? Jadi where does this energy come from? It comes from, kita akan bincangkan selepas ni lah. Tapi untuk buat masa ni memadai untuk awak ketahui bahawa kita boleh menukarkan, right? Kita boleh menukarkan, contohnya fizik memberitahu kita bahawa kita boleh menukarkan jisim apa-apa jasad, right? Menjadi tenaga tulen, right? Dan kalau kita nak tahu berapa jumlah tenaga tulen yang boleh kita perolehi daripada penukaran jisim ini, maka kita gunakan formula E sama dengan MC kuasa 2, right? So you put in the mass and you multiply with C, and then you multiply again with C. And since C, the speed of light, is very, 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 very fast, and then you multiply it twice, it means that the amount of energy that we will get out of this conversion is extremely huge, right? It's extremely huge. Dan hakikat inilah yang kita pergunakan apabila kita menjana tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear ataupun bila kita menghasilkan bom atom, right? So this is where the enormous amount of energy that we can get from nuclear power
or the huge amount of energy that we get from atomic bombs or nuclear bombs. This is where it comes from, right? Sebab itu bom atom atau bom nuklear itu dia sangat dia punya kuasanya amat maha dahsyat berbanding dengan bom-bom yang biasa, sebab kuasa bom atom itu diperolehi daripada penukaran jisim menjadi tenaga tulen, right? Macam mana you nak kawal pengeluaran tenaga itu isu kejuruteraan. That's an engineering problem. But then the physics is telling us is that if you have a certain amount of mass and you can find a way to convert that mass into pure energy, you'll get lots and lots of energy. And if the energy, kalau kita boleh mengawal pengeluaran tenaga itu, maka kita dapat tenaga nuklear lah yang kita gunakan untuk menjana tenaga elektrik. Sebaliknya, sekiranya kita sengaja membiarkan pengeluaran tenaga itu tidak terkawal, maka kita akan menghasilkan bom atom lah. Right? Jadi dalam kes ini, ini adalah contoh di mana formula ataupun teori fizik ataupun konsep fizik itu boleh digunakan untuk tujuan keamanan ataupun tujuan kemusnahan. Right? The same formula that we use to calculate how much energy can be generated in a nuclear power station is also used to calculate how much destruction can be caused by a nuclear atom, right? Or nuclear atom pula, by a nuclear bomb or an atomic bomb, right? Dan ini adalah contoh di mana kita sebagai pelajar fizik ataupun kita sebagai ahli fizik, kita tak boleh naif tentang implikasi konsep ataupun teori yang kita pelajari, right? Kita tak boleh kata, oh aku cuma belajar fizik je, aku tak bertanggungjawab pun kalau ada orang salah gunakan formula ni untuk menghasilkan bom atom misalnya. Saya rasa itu adalah alasan yang tidak bertanggungjawab, right? Dan alasan seorang pengecut sebenarnya, right? Because tanpa sumbangan ahli fizik, maka we will not have the atomic bomb, right? Therefore, dari satu segi ahli fizik sudah terpalit dengan peperangan ataupun dengan penciptaan bom atom, right? Sama ada kita rasa bersalah ataupun tidak, itu isu lain. Tapi kita tak boleh lari daripada hakikat bahawa fizik juga mempunyai sisi yang bukan saja sisi keamanan, sisi yang membina, tapi juga ada sisi yang memusnah, right? Jadi sebenarnya bila saya ajarkan semua benda ni, sekurang-kurangnya bab energy mass equivalent semua ni, I am teaching you something that is very that can be easily misused, right? Ini kiranya macam ilmu rahsia kiranya, bukan semua orang patut tahu pasal benda ni sebab ia boleh disalahgunakan. Tapi yalah, tak ramai yang tahu, tak ramai yang peka tentang benda ni. So I'm telling you now, right? That the same formula ni je, E sama dengan MC squared, MC kuasa 2. Formula inilah yang membolehkan kita untuk menjana tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear, tapi pada masa yang sama juga dia membolehkan kita untuk menghasilkan bom atom. So, kita tak tahu, mungkin ada di kalangan 51 orang kat sini nanti akhirnya awak akan diminta untuk menghasilkan senjata kan, awak akan mencuburi bidang penciptaan senjata, right? Misalnya satu hari nanti mungkin kerajaan Malaysia akan meminta, katakan awak bekerja sebagai penyelidik dalam bidang fizik dan awak diminta oleh kerajaan Malaysia untuk menghasilkan bom atom Malaysia yang pertama kan, dan awak akan gunakan maklumat ini dan awak perlu menyoal diri sendiri sama ada beretika ataupun tidak untuk awak terlibat dalam bidang penciptaan senjata, right? Because you have the knowledge, right? You have the knowledge, you have the physics. Physics gives you the knowledge to create weapons, right? Meskipun tak ramai orang bercakap tentang benda ni sekurang-kurangnya di Malaysia, tapi kita tak patut lupa yang salah satu bidang peluang pekerjaan yang boleh diceburi oleh ahli fizik adalah sebagai pereka cipta senjata, as a weapons designer, right? Dan banyak ahli-ahli fizik di Amerika Syarikat, di England misalnya, yang juga bekerja dalam syarikat penciptaan senjata, right? I mean,
Ya, ini adalah sisi kemasyarakatan, sisi etika fizik yang kita perlu fikirkanlah sekurang-kurangnya yang awak perlu peka supaya awak tidak naif tentang bagaimana ilmu yang awak miliki itu boleh disalahgunakan, right, oleh pihak-pihak tertentu, right? The formula E equals mc squared tells us that dia memberitahu kita bahawa benda yang berjisim mengandungi tenaga, right? So if you have the mass, then you substitute the mass, you multiply it with c squared, and then it gives you energy, right? It means that you can convert. Kita boleh menukar jisim itu menjadi tenaga, right? Tenaga, pure energy, right? Selain daripada formula ni, kita juga boleh menyusun semula formula ni dan kita boleh menulisnya seperti ini. M sama dengan E dibahagikan dengan C kuasa 2. Ini bermaksud, this is the same formula actually, the same formula. Cumanya untuk formula kedua ni, kalau kita, apa yang formula ni membolehkan kita buat adalah sekiranya ada satu objek yang memiliki tenaga, right? Contohnya objek tu objek tu sedang contohnya bola yang sedang bergolek misalnya, right? Jadi bola tu bukan saja ada jisim tetapi dia juga ada tenaga kinetik. Maka tenaga kinetik yang dimiliki oleh bola tu, right, juga boleh ditukarkan menjadi, boleh diungkapkan menjadi jisim, right? Jadi itu bermaksud, so kalau katakan kita ada dua bola, bola satu, bola dua, katakan bola satu ni dia pegun, right? Manakala bola dua ni dia bergolek, right? Kedua-dua bola ni ada jisim, katakan berat dia 100 gram, right? Tetapi bola dua dia bergolek, jadi dia ada tenaga kinetik, katakan dia ada tenaga kinetik dia 100 joule. Manakala bola satu memandangkan dia pegun, maka dia tak ada tenaga kinetik lah, right? 0 joule, right? Dalam fizik klasik, right? Dalam fizik klasik kita biasa menganggap jisim dan tenaga ni sebagai dua perkara yang berasingan. Right? Kita kata bola dua ni memiliki tenaga kinetik. Ataupun kita kata bola dua yang berjisim 100 gram memiliki tenaga kinetik. Lepas tu kalau orang tanya, oh berapa tenaga kinetik yang dimiliki oleh bola ni? Well, dan kita guna formula half mv squared. Right? Kita masukkan jisim tu 100 gram, kemudian kita kena tahulah berapa laju bola tu bergerak, maka kita akan dapatlah tenaga kinetik dia. Betul tak? Jadi dalam fizik klasik, right, dalam fizik klasik kita lazim menganggap jisim dan tenaga ni, dan tenaga kinetik ni sebagai, dalam kes ni tenaga kinetik sebagai dua perkara yang berbeza. Tetapi dalam fizik moden, memandangkan kita dah cakap tadi yang tenaga dan jisim ni dia macam dua mata wang yang berbeza. Tapi kalau kita tahu kadar tukaran di antara kedua-dua mata wang ni, maka kita boleh menukar gantinya. Jadi kita boleh mengungkapkan, kita boleh menulis, kita boleh menulis 100 joule ni dalam unit jisim. Macam mana kita nak buat tu? Well, kita gunakan formula yang ni. Right? Maksudnya kalau kita nak tahu berapa berat 100 joule ni, right? Berapa berat 100 joule ni, maka kita ambil M. So E, dalam kes ni E adalah tenaga kinetik, so 100 joule bagi dengan C kuasa 2. Right? Sekali lagi, kalau korang tengok, memandangkan C ini sangat besar, right? Lepas tu kita kuasa 2 kan pula. Jadi kalau kita ada, jadi bila 100 joule ni dibahagikan dengan satu kuantiti yang besar, ini bermaksud jisim yang kita akan perolehi, jisim yang dimiliki oleh tenaga 100 joule ni adalah sangat kecil, right? Because you are dividing something with you are dividing 100 joule with something that is extremely large. Therefore, the extra mass due to this kinetic energy will be very small. Jadi, if you do the calculation, let's see, let me take my calculator. Tengok.
Joule, let's see, 100 joule, 100 joule. 100 joule bagi dengan 3 kali 10. Let's see, what's my 10? Okay, 10 kuasa 8 kuasa 2. This will give me a mass of around 10 to the minus 15 kilogram. Right? Dia akan memberikan jisim ataupun tenaga kinetik yang berjumlah 100 joule ni, dia akan menambah sebanyak 10 kuasa negatif 15 kilogram kepada bola ni. Maksudnya bola yang bergolek ni, dia akan lebih berat sikit berbanding dengan bola yang pegun. Betapa sikit tu berapa? 10 kuasa negatif 15. Alright? Berapa, kalau nak dapatkan gambaran berapa besar ataupun kecil 10 kuasa negatif 15 ni, awak just ingat 10 kuasa negatif berat elektron 10 kuasa negatif 31 kilogram, right? Berat proton 10 kuasa negatif 26 kilogram, right? Jadi 10 kuasa negatif 15 tu ialah dia kiranya dalam julat atomik ataupun julat nucleus. It is not as heavy as an electron, but then it's still very light, right? Disebabkan ini, kita boleh menyimpulkan bahawa objek yang lepas tu yang satu perbaikan yang 10 kuasa negatif 15 ni akan ditambah ke 100 gram ni, right? So maksudnya kalau orang tanya apa jumlah tenaga ataupun apa jumlah berat yang dimiliki oleh atau jumlah jisim yang dimiliki oleh bola yang bergerak ni, beratnya adalah jisimnya adalah 100 gram, right, which is 0.1 kilogram, isn't it? 0.1 kilogram, and then you add 10 to the minus 15 kilogram. So this is the total mass of the second ball. Kita mungkin kata alah 10 kuasa negatif 15 kecil je kan, jadi macam tak ada beza pun dengan bola yang pegun. That is true. Cumanya kalau kita nak betul-betul if you want to be strict, right? Kalau kita nak betul-betul tegas, kalau orang tanya adakah bola yang bergerak lebih tinggi atau lebih besar jisimnya berbanding dengan bola yang pegun, right? Kalau kita tegas ataupun if you're strict, then our answer must be yes, right? Maksudnya bola yang bergerak ni dia mempunyai jisim yang lebih besar, sedikit lebih besar berbanding dengan bola yang pegun, right? Meskipun dia punya perbezaannya sangat kecil 10 kuasa negatif 15, but still it is a measurable difference, right? Kita boleh mengukur perbezaan itu 10 kuasa negatif 15. Yalah, kalau kita boleh timbang sebutir elektron yang 10 kuasa negatif 31 kan, apalah sangat nak menimbang 10 kuasa negatif 15, which is much more higher, right? So itu bermaksud bahawa apa yang kita nak tunjukkan kat sini adalah tenaga tu, right? Tenaga yang dimiliki oleh sesuatu jasad tu boleh ditukarkan mata wangnya, boleh ditukarkan, diungkapkan sebagai jisim. Kemudian jisim ni akan ditambah kepada jisim asal objek tersebut atau jasad tersebut, right? And in this case, because maybe if the ball is moving very slowly, kalau bola tu bergolek pada kelajuan yang biasa, taklah menghampiri kelajuan cahaya, maka pertambahan jisim oleh bola tersebut tu akan kecil lah, macam 10 kuasa negatif 15 kilogram. Sebaliknya, awak boleh bayangkan kalau semakin laju bola tu bergerak, katakan bola tu bergerak 90% kelajuan cahaya atau 80% kelajuan cahaya, maka kita akan meramalkan yang tenaga kinetik yang dimiliki oleh bola tu akan semakin tinggi, dan semakin tinggi tenaga yang dimiliki oleh bola, tenaga kinetik yang dimiliki oleh bola tu, maka semakin besarlah nilai ni, right? Meaning that ini bermaksud bahawa
objek yang bergerak laju ataupun objek yang bergerak laju akan memiliki jisim yang lebih besar berbanding dengan objek yang pegun, right? Meaning that faster moving objects will be heavier compared to stationary objects, right? So itu secara ringkasnya apa yang dimaksudkan dengan persamaan E sama dengan MC kuasa 2 ni, dan M sama dengan E bahagi dengan C kuasa 2. Kita kena faham bila kita kena betul-betul faham bila apa yang sebenarnya kita maksudkan bila kita kata tenaga dan jisim tu setara. Maksudnya kita boleh tukar ganti antara kedua-dua ni. Maksudnya katakanlah awak ada awak ada dua bank account. Satu bank account awak ada dua account bank. Satu account bank tu di Malaysia. Dalam account bank Malaysia tu awak ada katakan awak ada RM1,000. Right? Awak ada RM1,000 dalam account bank Malaysia. Kemudian awak ada satu account bank lagi di Amerika Syarikat. Dalam tu ada $1,000, right? Kemudian awak nak tanya, ada orang tanya awak, berapa jumlah duit yang awak ada sebenarnya sekarang ni? Dan awak perlu menambah kedua-dua ni, right? Kita tak boleh tambah RM1,000 campur dengan $1,000, kan? Sebab kedua-dua ni adalah mata wang yang berbeza. Jadi apa yang perlu awak buat, awak perlu menukar salah satunya menjadi mata wang yang lain lah, right? So let's say we convert the USD into ringgit, so this $1,000 becomes 4,000, right? Bila awak dah tukar ganti ni, barulah kita campur dengan RM1,000 yang ada. Jadi jumlah duit yang awak ada bukannya RM1,000 campur $1,000 right? Tapi jumlah duit yang awak ada adalah RM1,000 campur dengan RM4,000, yakni awak ada RM5,000 lah, right? So ini adalah sama juga macam bila kita cakap tentang tenaga dan jisim ni, semua objek dia ada jisim, right? So yang ini macam tu lah. So this is like ni jisim, right? Tetapi objek yang bergerak dia ada tenaga kinetik dan extra energy, ataupun objek tu boleh jadi spring yang ada tenaga keupayaan. So ni tenaga. Jadi kalau kita nak tahu apa jumlah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek, maka kita perlu menukarkan jisim ni. In this case, kita perlu menukarkan jisim ni, right, menjadi tenaga. Kemudian kita tambahkan dengan, saya padamkan yang lain-lainnya lah supaya awak tak tu. Right. Kemudian kita kena tambahkan tenaga yang ni kepada tenaga yang ni. Tenaga yang kita perolehi daripada jisim, right, ini dipanggil tenaga rehat. Tenaga rehat. Dalam bahasa Inggeris, rest energy. Why is it called rest energy? Kenapa jadi panggil tenaga rehat? Sebab ini adalah tenaga yang sedia dimiliki, yang memang dimiliki oleh apa-apa jasad, meskipun dia tak bergerak, meskipun dia tak ada keupayaan untuk melakukan sesuatu. So this is just rest energy. Jasad, tenaga yang dimiliki oleh sesuatu jasad semata-mata kerana dia berjisim. Tenaga yang dimiliki oleh satu jasad semata-mata kerana dia wujud. Dia tak perlu bergerak, dia tak perlu ada keupayaan graviti ke ataupun elektrik ke, tapi memang dia dah ada tenaga tu. Dan dari mana datangnya tenaga rehat ni? Dia datang daripada jirim, daripada zarah-zarah yang membentuk objek tersebut. Right? So we have to add, kalau kita nak mengira jumlah tenaga yang dimiliki oleh sesuatu jasad, kita kena kira berapa tenaga rehat jasad tersebut, kemudian kita tambahkan kepada tenaga kinetik dia dan keupayaan dia. Barulah kita dapat jumlah tenaga yang dimiliki, yang dipunyai oleh jasad tersebut. Right? So here kita ada satu konsep baru, yakni tenaga rehat. Jadi dari satu segi, tenaga rehat ni dia semacam satu jenis tenaga baru lah, kan? Sebelum ni kita belajar, tenaga ada tenaga kinetik, kan? Ada tenaga keupayaan. Kemudian tenaga keupayaan tu ada tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan elastik, tenaga keupayaan elektrik, kan? So selama ni kita cuma bermain dengan dua jenis tenaga kinetik, tenaga keupayaan.
apa yang Einstein tunjukkan bahawa selain daripada tenaga kinetik dan tenaga keupayaan, kita ada satu lagi jenis tenaga dan tenaga itu dipanggil sebagai tenaga rehat. So sekarang ni kita ada 3 jenis tenaga yang berbeza lah. Right? Tenaga kinetik, sekiranya jasad tu bergerak, tenaga keupayaan. Right? Kalau objek tu dia berada dalam medan graviti, maka tenaga keupayaan graviti lah. Kalau objek tu dia kenyal, maka dia ada tenaga keupayaan kenyal, tenaga keupayaan elastik. Kalau objek tu berada dalam medan elektrik atau medan magnet, maka dia ada tenaga keupayaan elektrik atau tenaga keupayaan magnet. Right? So itu tenaga yang kedua, tenaga keupayaan. Right? Yang terakhir adalah tenaga rehat. Right? Tenaga rehat yang dimiliki oleh sejasad semata-mata kerana dia berjisim. Right? Tenaga rehat inilah yang dimaksudkan dengan E kat sini. So this E in this equation refers to the rest energy. Right? Jadi kalau E dalam persamaan ni dia tidak merujuk kepada tenaga keupayaan, dia tak merujuk kepada tenaga kinetik. It refers to the rest energy of the object. Okay. So I think hang on. Let's see. Saya nak ke sini. I think there's a slide yang saya nak tu. Let me just keep holding. Alright. Okay, jadi kalau lihat kat sini, let me just give an example. Katakan kita ada sebiji bola yang bergolek daripada atas ni dan turun ke bawah ni. Right? Kita tahu sebelum ni, kalau dalam mekanik klasik apa yang kita belajar, well, apabila objek ni berada ke atas ni, right, dia tak bergerak. Jadi tenaga kinetiknya kosong, tetapi dia berada pada satu ketinggian daripada permukaan tanah. Jadi dia ada tenaga keupayaan graviti. Right? Itu saja yang kita belajar dalam fizik klasik sebelum ni. Right? Tenaga kinetik, tenaga keupayaan. Tenaga kinetik, tenaga keupayaan. Right? Kemudian apabila bola tu bergolek, right, tenaga keupayaan tu akan bertukar, right, menjadi tenaga kinetik, right, dan tenaga keupayaan tu akan berkurangan. Dan apabila bola tu sampai ke bawah, kesemua tenaga keupayaan tu akan ditukar menjadi tenaga kinetik. Right? Jadi yang ini adalah contoh yang biasa kita pelajari lah. Right? Bagaimana tenaga keupayaan tu bertukar menjadi tenaga kinetik atau tenaga kinetik tu bertukar menjadi tenaga keupayaan. Awak dah lakukan eksperimen bandul majmuk dalam Ahmadi tahun 2. Itu pun yang bandul tu sebenarnya adalah alat penukaran tenaga, kan. Yakni bandul majmuk tu dia menukar tenaga kinetik menjadi tenaga keupayaan, tenaga keupayaan menjadi tenaga kinetik, right? So the pendulum is an energy conversion device, right? Sama juga macam bateri laptop awak, bateri handphone awak, power bank awak yang awak miliki, all these are energy conversion device. Sebab dalam kes bateri laptop ataupun kes bateri handphone awak, ia menukarkan tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Right? So kita dikelilingi oleh bahan-bahan yang boleh mengubah tenaga. Right? We are surrounded by energy conversion devices. Right? Dan ini adalah bidang kepakaran Dr. Zudin, Dr. Fatin. Right? Mereka mengkaji, menyelidik bidang-bidang bahan-bahan yang boleh mengubah tenaga ni. Right? Macam mana nak menghasilkan bateri yang lebih efisien, bagaimana nak menghasilkan bateri yang boleh simpan lagi banyak tenaga. Right? Jadi kalau berminat tentang benda semua tentang bidang tenaga, dan boleh pergi kacau dia orang lah, Dr. Zudin dengan Dr. Fatin. Okay? Dalam fizik klasik, kita hanya bercakap tentang penukaran di antara tenaga kinetik menjadi tenaga keupayaan. Kemudian tenaga keupayaan menjadi tenaga kinetik. Right? Tetapi, apa yang perlu kita tambah? Right? Sebab kita kata tadi, ada satu lagi jenis tenaga yang baru, yakni tenaga rehat. Right? So this is the first form of energy, potential energy. Second form, kinetic energy. And then the third form is a rest mass energy. Right? So sebetulnya apa yang patut kita kata adalah
apabila bola tu berada di atas kali, nak use a different color. Apabila bola tu berada di atas ni, right? Dia ada tenaga keupayaan. Dia tak ada tenaga kinetik, tetapi memandangkan bola tu mempunyai jisim, right? It has mass. Maka dia pun sebenarnya memiliki tenaga rehat. Right? Apabila bola ni dia mula bergolek, tenaga keupayaannya berkurangan, tenaga kinetiknya bertambah, tetapi dia masih berjisim. Dan selagi mana jisim dia tidak berubah, maka tenaga rehat yang dimiliki oleh bola ni akan kekal sama. Right? Dan bila bola tu dia sampai ke bawah sekali ni, kesemua tenaga upayaan dia dah bertukar menjadi tenaga kinetik, right? Tetapi dia masih berjisim. Yeah, it still has the same mass, right? Jadi tenaga rehat yang dimiliki oleh bola ni masih kekal sama, right? Jadi kalau orang tanya apa jumlah tenaga yang dimiliki oleh bola tu, kita sekarang ni bila kita dah belajar fizik moden, kita kena bukan saja mengambil kira tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik, kita juga perlu mengambil kira tenaga rehat ni. Right? So, the total energy of the ball is not just 40 joule, 40 joule, 40 joule, but 40 plus 10. Where does the 10 come from? The 10 come from the rest mass energy. Plus 10, plus 10, plus 10. Right? So the total energy of the ball is the sum, adalah hasil tambah tenaga keupayaan dia, tenaga kinetik dia dan juga tenaga rehat dia. Jadi bermula daripada sekarang, setiap kali awak diberikan suatu jasad ataupun suatu objek atau suatu sistem, right? Awak kena bertanya, apa tenaga keupayaan yang dimiliki oleh sistem ataupun jasad tersebut. Kemudian awak kena tanya, apa tenaga kinetik yang dimiliki oleh sistem atau jasad tersebut. Kemudian last kali awak kena tanya, apa tenaga rehat yang dimiliki oleh sistem ataupun jasad tersebut. Barulah kita ada gambaran yang lengkap tentang jumlah tenaga jisim objek tersebut atau sistem tersebut. Right? We must include, kita mesti mengambil kira juga tenaga rehat yang dimiliki oleh jasad tersebut. Okay, so let's see. Yeah, so the formula yang mengaitkan jumlah tenaga dengan tenaga rehat dan juga tenaga kinetik yang dimiliki oleh sebuah jasad adalah so the total energy squared is equals to the rest mass energy, as you can see here, m naught c squared. Why is it m naught? Right, because this refers to the rest mass. Right? So m naught c squared, right? Squared kat sini, plus pc. P ni apa? P is the momentum. Right? It's a momentum. I think all of you know that the kinetic energy half mv squared, but we can also write the kinetic energy as p squared over 2m. Right? Ini adalah persamaan tenaga kinetik yang klasik. Right? Untuk objek yang tidak bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Tetapi formula yang lebih umum untuk tenaga kinetik adalah PC squared. So this is a formula that allows us to calculate the total energy of an object if we know the rest mass and if we know the kinetic energy or the momentum, because momentum is always related to motion, right? So the total energy of an object is is just the sum. E squared plus the total energy squared is equals to the rest mass energy squared plus kinetic energy squared. This is just Pythagoras theorem, right? Kalau korang tengok kat sini, the total energy dalam kes ni dia menggambarkan ketiga-tiga sebutan ni sebagai sisi sebuah segitiga. So as you can see here, the total energy, right, adalah hasil campur the rest mass energy, which is given by here, and the kinetic energy, which is given by here. Right? Jadi kalau kita nak tahu jumlah tenaga yang dimiliki oleh suatu jasad tu, kita perlu tahu rest mass dia dan juga dan juga tenaga kinetik dia. Okay.
Yeah, so as you can see here, the total energy is the sum, right? Sebagaimana dalam sebuah segitiga, hypotenuse tu, panjang hypotenuse ni adalah hasil tambah satu sisi yang menegak, sisi yang mencancang dan juga sisi yang melintang. Maka sebegitu jugalah jumlah tenaga yang dimiliki oleh satu jasad tu adalah hasil tambah tenaga kinetik dia dan juga jisim rehat dia. Okay, so yang itu yang ini, sorry, kenapa saya buat ni? Okay, dalam bila kita bercakap tentang tenaga, right? Unit yang biasa kita gunakan untuk tenaga adalah joule, right? Tetapi macam kita tengok tadi, selain daripada unit joule, kita juga ada unit lain untuk mengungkapkan tenaga. Dan salah satu unit lainnya adalah yang unit elektron volt, right? Apa yang penting untuk awak ketahui adalah satu elektron volt bersamaan dengan 1.6 10 kuasa negatif 16. Jadi elektron volt ni digunakan untuk mengukur jumlah tenaga yang sangat kecil. Right? Sebab satu elektron volt ni sama dengan 10 kuasa negatif 19 joule. Right? Dan asalkan awak tahu macam mana nak menukar ganti di antara joule dengan elektron volt atau elektron volt ke joule, you should be fine, right? As long as you know how to convert the two, right? Dan bila kita bercakap tentang tenaga dalam kerelatifan, dalam teori kerelatifan ni, kita akan biasa menggunakan elektron volt berbandingan joule, right? Dan elektron volt ni boleh diungkapkan kilo elektron volt, mega elektron volt, giga elektron volt, samalah macam yang biasa tu. Okay. Let's see. Yeah. Perkara yang terakhir adalah contohnya untuk kelas hari ini, right? Sekiranya memandangkan jumlah tenaga yang dimiliki oleh suatu jasad tu adalah hasil tambah jisim rehatnya dan juga tenaga kinetiknya, maka sekiranya objek itu tidak bergerak, maka kesemua tenaganya, all of its energy would simply be the rest mass, right? Because it's not moving, so it has no kinetic energy. So a stationary object just have, you know, so for a state, untuk objek yang pegun, jumlah tenaganya disumbangkan oleh jisim rehatnya semata-mata. Sebaliknya, semakin laju objek itu bergerak, maka semakin tinggi sumbangan daripada tenaga kinetik. And as you can see here, as the energy increases, right, as the object, semakin laju objek itu bergerak, maka semakin banyak sumbangan daripada tenaga kinetik, right? Tenaga kinetik kalau ingat adalah sisi yang mencancang tu, right? Untuk objek yang bergerak pada kelajuan cahaya, right, maka kesemua tenaganya disumbangkan oleh tenaga kinetiknya. Artinya foton, right, foton zarah cahaya tu, dia tidak mempunyai jisim. Sebaliknya, kesemua tenaga yang dimiliki oleh foton tu datang daripada tenaga kinetik dia, right? So darah foton tu dia akan sentiasa bergerak pada kelajuan c, right? A photon of light will always travel at 3 times 10 to the power of 8 meters per second. Dia tidak boleh menjadi lebih laju daripada tu, dia tak boleh menjadi lebih perlahan daripada tu, right? Maksudnya, kalau awak sebutir foton, sebaik saja awak dicipta, awak akan terus bergerak pada kelajuan 3 kali 10 kuasa 8, right? Dan selama-lamanya awak akan bergerak pada kelajuan 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat, right? You cannot become slower, you cannot become faster, right? And at that speed, you have no rest mass, right? Because all of your energy comes from the kinetic energy. Okay, so tetapi untuk objek-objek lain selain daripada cahaya, objek macam kita, sekiranya kita ingin, kalau awak tengok sini, semakin laju kita bergerak, then our of course, you know, saya tak ceritakan lagi. Untuk objek macam kita yang berjisim,
Sekiranya kita ingin semakin laju kita bergerak, apa yang akan berlaku adalah jisim kita akan semakin bertambah. Kita akan jadi semakin berat semakin laju kita bergerak sebab ada tenaga kinetik, dan tenaga kinetik tu boleh ditukarkan menjadi jisim kan. Jadi dan jisim tu akan ditambah pula dengan jisim rehat kita. Jadi semakin laju kita bergerak, maka semakin berat jadinya jisim kita. Semakin tinggi jisim kita, dan kita tahu daripada fizik klasik daya yang diperlukan untuk menggerakkan, untuk memecutkan objek yang berat ni, jisim yang berat ni lebih tinggi berbanding dengan untuk memecutkan jisim yang ringan kan. So the faster we move, lebih laju kita bergerak, maka lebih tinggi jisim kita, lebih tinggi jisim kita, lebih banyak daya yang diperlukan untuk menggerakkan diri kita, lebih banyak daya yang diperlukan untuk menggerakkan diri kita, maka lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan diri kita. Jadi sekiranya kita ingin sekiranya kita ingin bergerak menghampiri kelajuan cahaya, itu akan memerlukan jumlah daya dan jumlah tenaga yang sangat banyak, right? Dan itu sebabnya kenapa kita objek-objek yang berjisim ni tidak boleh bergerak pada kelajuan cahaya, right? Sebab sekiranya kita ingin bergerak pada kelajuan cahaya, itu memerlukan jumlah tenaga, jumlah daya yang tidak terhingga. It requires an infinite amount of energy and force to travel at the speed of light. Dan hanya cahaya ataupun hanya foton yang tidak berjisim sajalah yang boleh bergerak pada kelajuan cahaya. Jadi itu sebabnya kenapa tidak ada objek jisim yang boleh bergerak pada kelajuan cahaya, because to do that would require infinite amount of energy and force, right? Jadi saya berhenti di sini. Dan kita akan lihat beberapa soalan berkenaan dengan kesetaraan jisim dan tenaga ni pada kelas hari Rabu nanti, right? Jadi terima kasih semua. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Ini kelas. I'm not sure. I don't think you can.